Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana wa qudwatina Muhammadinil mab'usi rahmatan lil alamin. Wa ala ali baitihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihi ajma'in wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal wasi'ul karim. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala an yu'allimana wa an yufahhimana wa an yaftaha 'alaina futuhal 'arifin innahu 'ala kulli syai'in qadir wa huwa hasbuna wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna 'ilman nafi'an rabbal alamin. Alhamdulillah. Jadi kita sambung pengajian kita pula, iaitu risalah fi ilmu mantiq bagi Syekh Yasin Fadani. Pada malam ini kita akan nak bahas tentang syarat keluar natijah bagi tiap-tiap syakar. Jadi syakar kita tahu maklum ada 4. Qiyas istisna'i qiyas iktirani ada 4, yang mana muhadarah ataupun pengajian telah lepas. Maka tiap-tiap syakar tu ada niblah darab. Maka tiap-tiap niblah darab ni bukan semua keluar natijah. Maka nak keluar natijah tu ada syarat tertentu. Maka insya-Allah pada malam ni kita akan boleh tahu dari kitab Risalah Mantiq pada kata musannif kita rahimahullahu ta'ala. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bi ulumihi wa ulumi masyayikhina fid dharain amin. Kita tengok ma khasiyatul syakl awwali. Apakah ketentuan bagi syakar yang pertama? Yang ini sifat ketentuan bagi syakar pertama. Khasiyatuhu an yakuna haddul awsatu mahmulan fi sura mawdu'an fil kubra. Jadi bentuk ketentuan, makna sifat khah bagi dia nya yang dibagi syakar yang pertama ni iaitu had awsat. Apa had awsat? Iaitulah kelimah hak serupa di antara dua qadhiyah yang mana kita telah baca mari dah. Mahmulan fi sughra, jadi mahmul pada muqaddimah sughra, mawdu'an fil kubra, jadi mawdu' pada muqaddimah kubra. Ini panggil bentuk rupa ataupun sifat khususiyat bagi syakl al-awwal. Yang mana yang kita faham dah ni. Jadi kata musannif tadi dah syakl awal hadul wasat ni, hadul wasat. Kelimah hak serupa. Jadi kelimah hak serupanya iaitu mahmul fi surah. Pada muqaddimah sughra ni jadi mahmul. Pada muqaddimah kubra ni jadi mawdu'. Ini tempat serupa dia di sini dua ni. Maka bentuk rupa lagu ni dalam bahasa ilmu mantiq iaitulah syakl awal. Dalam bahasa qiyas iktirani. Kerana apa? Kerana had wasat iaitu kelimah hak serupa duduk di mahmul pada muka sughra, duduk jadi mawdu' pada muqaddimah kubra. Bentuk lagu ning dia panggil syaklul al-awwalu. Syaklu al-awwalu. Contoh, yang contoh. Nahwu al-alamu mutaghayyirun. Ini satu qadhiyah. Wa kullu mutaghayyirin hadisun. Mana hadul wasat iaitu kelimah mutaghayyir. Kalau kita buat ke dah. Kita buat al-alamu mutaghayyirun wa kullu mutaghayyirin
hadisun. Mana hadul wasat? Iaitu ni. Mahmul, hak ni muqaddimah sughra. Hak ni muqaddimah kubra. Kenapa panggil muqaddimah sughra? Kerana ada had asghar ni. Had asghar. Kenapa panggil muqaddimah kubra? Ada had akbar iaitu ni hadis. Mana had ausat iaitu ni. Ni. Gambar had ausat iaitu kelima hak supa mutaghayyirun. Jadi mutaghayyirun sama mutaghayyirun. Ini dipanggil had ausat. Maka mutaghayyir hak pertama ni di mahmul. Mutaghayyir yang kedua ni jadi mawdu'. Ini mahmul pada muqaddimah sughra, mawdu' pada muqaddimah kubra. Maka ikutlah kupokiyah lagu mana kalau mari betul lagu ni, nama dia panggil duduk dalam syakl al-awwalu. Syakal yang pertama. Syakal pertama betul ke dia lagu ni. Ikutlah kita katanya kita nak buat contoh apa saja. Kalau ada hadul wasat duduk lagu ni, duduk upah lagu ni, seperti mana contohnya atas ni, dia panggil syakl al-awwal. Apa kita katanya? Al-khamru muskir. Wa kullu muskir haram. Mana muqaddimah sughra? Ni, sughra. Kenapa sughra? Kerana had asghar. Mana asghar? Al-khamr. Kenapa khamr? Khamr ni akan jadi mawdu' natijah. Kok ni muqaddimah kubra? Kenapa kubra? Kerana ada had akbar. Ni, haram. Haram ni akan jadi mahmul bagi natijah. Mana had ausat iaitu ni, muskir. Muskir. Maka muskir pertama ni jadi mahmul kerana khamri mawdu'. Muskir yang dua ni jadi mawdu' kerana haram ni mahmul. Sampai ihataina syakl awal mahmul had ausat iaitu kelima hak supa ni. Mahmul fi sughra, mawdu'an fil kubra. Lagu tu. Maka tu baik natijah al-khamru haram. Hak ni natijah apa? Al-alam hadis. Ada payah ni kalau kita kira. Ada payah ni. Tapi kena bicara dia. Jadi kita tengok hak ni syakl awal. Maka tertengah syakl awal ni tak ada khilaf di antara ulama mantiq, mutaakhirin, mutakaddimin, supa. Maka mutaakhirin, mutakaddimin dalam mustalah mantiq sebut kata mutakaddimin iaitu ulama sebelum Syekh Rais Ibn Sina. Oleh kerana Ibn Sina rahimahullah ta'ala mati pada tahun 427 Hijriah. Jadi ulama mantiq sebelum Syekh Ibn Sina dipanggil mutaakhirin. Selepas pada tu dipanggil sebelum Syekh Ibn Sina dipanggil mutakaddimin. Silap. Mutakaddimin seperti Farabi, Kendi, katanya Aristotle. Aristotle pun masuk dalam mutakaddimin. Lepas pada Syekh Ibn Sina termasuk Imam Ghazali, Imam Razi, Imam Sanusi, katanya Syekh Ansari, banyak ulama mantiq lepas pada tu mutaakhirin. Jadi nak katanya ulama tak ada khilaf tentang syakl awal ni, tentang khususiat atau bentuk rupa dia lagu ni. Mawdu'an fi sur hadil wasat. Hadil wasat dia iaitu mahmul fi sughra, mawdu' fi kubra. Kalau kita tanya syakl awal ke apa rupa dia, kita ya hadil wasat iaitu kelima hak supa. Mahmul fi sughra, yakni paduk dia tu. Jadi mahmul pada pokok sughra, mawdu'an fil kubra. Jadi tempat duduk yang kedua muka dimasuk kubra ni jadi mawdu'. Habis. Ini dipanggil khususiat bagi syakl al-awwal. Contoh. Habis. Kemudian syakal yang pertama ni ada semua neblah duduk. Oleh kerana apa ada neblah duduk? Supaya kita lepas yang muhadatsah terlepas. Oleh kerana tiap-tiap satu mukaddimah ni ihtimal akli kita boleh jadi nak yang nak jadi mukaddimah surah ni boleh jadi pak, boleh jadi salah satu pada pak. Mana pak? Pertamanya kuliah mujabah,
Yang kedua kuliah salibah. Juz'iyah mujabah. Juz'iyah salibah boleh hadir kuliah mujabah, boleh duduk sini, boleh hadir kuliah salibah, boleh duduk sini, boleh hadir juz'iyah mujabah, boleh duduk sini, boleh hadir juz'iyah salibah, boleh duduk sini. Muhmalah syakhsiyah yang mana telah lepas telah menyata dah katanya muhmalah fil hukmi juz'iyah, syakhsiyah fi hukmi atau makhsusah fi hukmi kulliyah. Jadi khulasah katanya hak muhmalah sumak masuk lah ni, hak syakhsiyah sumak masuk lah ni. Jadi khulasah tinggal ada 4 juga. Ni 4 ni ihtimal. Begitu juga pada mukadimah kubra. Jadi qadiyah yang nak jadi mukadimah kubra ni boleh ihtimal akli, boleh salah satu dapat mana, boleh hadir kuliah mujabah, boleh hadir kuliah salibah, boleh hadir juz'iyah mujabah, boleh hadir juz'iyah salibah. Kalau gitu pada contoh kita buat ni al-khamr muskir. Khamr muskir ni tak ada royak, kul ke ba tu tak ada royak, tapi maudhu' dia ni kulli. Kenapa kulli? Kerana sebut khamr bukan tersa banyak khamr. Kalau itu khamr kulli, tapi kulli tak ada jelas kata semua kau setengah tak royak, dia panggil muhmalah. Apabila kau dia muhmalah fi hukmi juz'iyah, jadi al-khamr muskir pada makna dia juz'iyah gapo sini mujabah. Kerana apa panggil mujabah? Kerana tak ada nafi habis. Jadi al-khamr muskir ni iaitulah qadiyah juz'iyah mujabah. Pada mukadimah kubra ni wa kullu muskir ada kul ni kan jelas kulliyah haram, isbat tak ada nafi, jadi kulliyah mujabah. Jadi pada contoh ni mukadimah sughra ialah juz'iyah mujabah, pada mukadimah kubra ialah kulliyah mujabah. Hak tu satu rupa. Padahal dia boleh ihtimal boleh pak. Hak ni pak. Maka pak di buku pak di semua ni belah. Jadi pada syakar pertama ni mana syakar pertama iaitu hadil wasat mahmud fi surah mawdu'an fi kubra ni boleh ihtimal akli, mana akal kita boleh terima. Jadi semua ni belah betul, ada semua ni belah betul. Kenapa lena betul? Kerana mukadimah sughra ni boleh terima akal kita salah satu pada pak ni. Begitu juga mukadimah kubra salah satu pada pak ni. Pak di pukul pak jadi ni belah. Jadi semua ni belah. Jadi ni belah ni lah yang kita kata ni belah. Ni belah apa? Ni belah darak. Ni belah darak ni hak ni kita kata satu darak. Ni satu darak ni juz'iyah mujabah sekali dengan kulliyah mujabah. Al-khamru muskir wa kullu muskir haram. Natijahnya al-khamru haram. Jadi juz'iyah mujabah dicampur dengan kulliyah mujabah tubik natijah. Kita al-khamru haram. Kita buat soalan, adakah ni belah darak tadi ni yang mana akal kita boleh terima ni belah darak ni, adakah semua ni keluar natijah? Jawab soalan. Adakah semua keluar natijah? Maka ulama mati kata tak, bukan semua keluar natijah. Lepas tu kita nak tahu mana katanya syakl awal ni nak keluar natijah, kita tak keluar natijah. Maka ya ada syarat dia. Apabila kita jagakan syarat dia saat itu, baik natijah. Kalau tak betul, tak selarah dengan syarat dia, ia tak tubik natijah. Walaupun kita susung mukaddimah sughra, mukaddimah kubra, kita susun jadi janguk, dicomel, tapi tak sepenuh syarat. Apabila tak sepenuh syarat, maka ia tak tubik natijah sama sekali. Di sinilah kita katanya masalah. Kita kata sebut kata dalil. Kita orang aware dia kadang-kadang dunia learning kadang-kadang kecek apa sikit dalil, 2 dalil, 3 dalil. Lepas tu kita tanya balas, dalil hok mung duk kata saat itu, gapo dia dalil? Cuba royak sikit. Dia tak boleh jawab. Kenapa tak boleh jawab? Sebab dia tak ada ngaji. Dia tak ngaji kok tu. Dia tak ada ngaji kok tu, habis tak boleh jawab. Tapi dia pesan dia kalau apa-apa tanya dalil. Apa tanya dalil. Sampai tu dalil kalau mengikut ta'rif hok Imam Ramli kok dah. Ma yumkin kalau kita buat ta'rif. Apa makna dalil? Dalil saja pada istilah lah.
Nah, iaitu ma yumkinu, barang yang boleh. Nah, at-tawassulu yang membawa, yang boleh membawa bisahihin nazar. Bisahihin nazari fi, dengan sahih nazar. Dah. Ila ilmin bimatlubin khabariyin. Ini kita katanya ta'rif dalil di sisi ulama usul fiqh. Ya, sebut dalil. Apa makna dalil? Kita wajib sebut kiki dalil. Mana dalil mengata? Mana dalil kata boleh buat molek? Sedap. Boleh buat molek mana dalil? Dah. Kita tanya mana dalil kata tu lari buat molek? Pula dah depan lah. Jadi sama-sama tak erti belaka. Orang molek kata mana, orang tak si buat molek kata mana dalil kata boleh buat molek. Orang buat molek kata mana dalil tak lari buat molek. Depan lah. So tak aji tak. Ya pala sama tak erti panggil. Duk pala sama fak tak erti dalil. Tak erti diri dalil. Apa? Panatijah dia fitnah. Janganlah. Dalil ni apa? Ma yumkinu tawassulu bi sahih nazari fi. Barang yang boleh membawa dengan sebab sahih nazar. Apa sahih nazar? Yang ni nazar, sahih nazar izafat sifat kepada mausuf. Mana an-nazaru as-sahihu. Dengan sebab pandangan yang betul. Pandangan yang betul di sini, di kanak di sini. Kalau pada dalil akli, yang kita nak bahas ni dalil akli ni. Ni al-qiyas al-mantiq ni iaitu kena pada dalil akli. Kalau sebut kata sahihin nazar atau an-nazarus sahih dalam bahasa dalam akli, iaitulah kena kepada syarat nak keluar natijah. Berartinya setiap tarikh, iaitu setiap syakar yang kita akan ngaji ni, ia ihtimal akli ada 12 dorab. 12 rupa, 12. Apabila 12 adakah semua tubik natijah? Jawab dia tak. Ulama mati tak. Ulama mati kata pakai semua keluar natijah. Bagi kita nak tahu keluar natijah ke mana? Kena ada syarat dia. Maka syarat dia ni lah ia panggil an-nazarus sahih. Berartinya kita nak bina dalam akli, kita kena tilik betul kena dengan kita meraihkan syarat-syarat keluar natijah tiap-tiap syakar. Hak ni payah ni. Pas kita orang awal nak kecap dalil, tak ada kecap mula sebab kita tak erti mula ribat ni. Syakar, sebut tu syakar tak erti. Natijah ke muka di masuk kubur tu pelik. Pas nak kecap dalil. Jauh. Sebab nak keluar natijah, you kena nazar sahih. Nazar sini dengan makna kita meraihkan, kita jagakan tiap-tiap syakar saat itu syarat keluar natijah tiap syakar. Apabila kita jaga saat itu, jadi kita tahu cara kita usul dalam akli ni buat lagu mana supaya keluar natijah. Kalau kita buat betul syakar pertama, ia ada syarat dia. InsyaAllah kita akan ngaji lagi. Kalau kita nak buat syakar yang kedua, ia ada syarat dia. Kalau kita nak buat syakar yang ketiga, ia ada syarat dia. Kalau kita nak buat syakar yang keempat, ada syarat dia. Ini kita kata dalil akli. Gi pula dalil akli. Dalil akli iaitu dalil apa? Dalil Quran, hadis, ijma', qiyas. Lepas tu, apa kita nak kita kata nak wisapan nazar ni apa dia kata ni sahih nazar ila ilmin kepada ilmi kepada tak yakin. Ilmu ni boleh pakai makna yakin, bukan mana ghalabati zan. Kuat sekali bimatlubin khabariyin, dengan matlub benda yang kita nak betul kali khabari. Contoh kita katanya matlub khabari hak kita nak ke apa? Hak kita nak al-alam hadis. Hak ni matlub khabari. Matlub khabari iaitu benda yang kita nak. Lepas tu mana dalil? Ma yumkinu tawassul bisa, iaitu dalil tadi. Dalil iaitu kita wa al-alamu mutaghayyirun wa kullu mutaghayyirin hadisun. Maka kita buat dengan syakar pertama meraihkan syarat dia tu baik natijah ni. Dengan kita ni lah dua ini ni.
Ni dua qadiyah ni lah yang panggil ma yumkinu tawassulu, barang yang boleh membawa kepada yakin. Maknanya kau dah yakin ni, sebab kita yakin kata alam ni baru yakin, tapi dengan matlub khabari, dengan benar dikehendaki, benar ditututi dengan bentuk kalam khabari ni, alam hadis. Jadi alam hadis ni hak kita nak pergi. Tapi benda yang nak membawa kau di sini boleh nak kata kita kata alam hadis ni yakin. Yakin kita katanya dengan benda ni. Al-alamu mutaghayyirun wa kullu mutahadisun. Maka inilah yang panggil ma yumkinu. Ni panggil dalil ni. Ni dah panggil dalil apa ni? Ini panggil dalil al-aqli. Barang yang boleh membawa kepada ilmu, iaitu ni alam hadis ni dengan sebab matlub khabari. Lepas tu kita nak tahu mana. Habis tu kita nak ngaji dalam akli, ada ilmu mantik bahasa dia. Pergi pula kalau kita dalam akli, kita kata semaya wajib. Semaya wajib tu panggil matlub khabari, benda kita nak. Mana dalil dia? Kita kata aqimus solah. Lepas tu kita nak aku mana kata aqimus solah. Ma yumkinu tawassulu dah. Barang yang boleh membawa kepada yakin kata semaya tu, iaitu kita tahu ulama sampai katanya amal makna wujub kalau tak ada qarinah yang lain. Dalil kita tahu aqimus solat. Itulah katanya Allah Ta'ala beritahu semaya kata semaya itu wajib. Padahal tak ada tembung kalau kita nak betul-betul as-salatu wajibatun, tak tembung dalam Quran. Tapi temu lagu tu aqimus solah. Lepas tu piyo tu kata. Piyo pergi perlah. Ulama. Kalau tu kita tak erti. Sabit tu dalil. Lepas tu dalil pula mungkin satu tu. Kalau kita temu ayat Quran itu hadis. Ada pekat dia 1 2 3. Ya ada martabat dia. Sabit tu dalil, semua dalil ni bukan kerja orang awam. Bukan kerja orang awam. Sabit tu orang nak ngaji dalil nakli, dia kena reti usul fiqh. Kalau kita nak main ayat Quran, kalau kita nak kecap apa nak ada dalil mata. Kikit dalil, 2 dalil, kikit hadis Nabi, nak akid mata. Kalau kita nak betul nak istinbat sebagai nak ayat hukum, kita kena reti usul fiqh. Kalau kita tak reti berdosa kita tu. Hak tu dalil akli. Pahala akli kena reti mantik. Berartinya 2 ilmu ni usul fiqh dengan mantik, apa panggil perannya besar kita orang Islam. Usulnya kita penuntut ilmu, kita orang nak menegakkan kesucian Islam, nak menegakkan jalan ahli sunnah wal jamaah. Kena mahir sungguh 2 ilmu ni. Sebab hujah mari tu mana dalil 2 dalil. Pahala kita tak tiru ni nak kecek mana 2 dalil. Sebab dia ada fitnah dalam masyarakat kita, orang kecek dalil tak erti 2 ilmu ni. Sampai ada fitnah. Orang dia kecek dalil, dia tak erti langsung sampai kau dia tak erti mana mana khas, mana mutlaq, mana muqayyad. Mana kita katanya, mana kita nasikh, mana mansukh kita kata. Mana apabila kita ta'aruf adillah. Payah. Mana apa orang yang erti boleh bila. Tapi kalau tu kecek ramah, orang kecek dalil ni ramah. Tapi orang yang erti tak apa orang ni. Tapi itulah, dengan sebab itulah masyarakat di fitnah. Ni panggil salah satu. Habis tu kita sebagai penuntut ilmu, kalau kita tak pandai bab dalil, kita ambil orang buat syahadah seni. Ambil buat syahadah, ambil kata ulama syahadah seni atau selamat. Tak sodok pandai-pandai lah, kita tak ada ilmu lagi. Habis tu kita ambil syahadah. Baik. Itu dia panggil syakar pertama. Maka syakar pertama ada syarat dia. Dalil ni belah darak. Bukan semua ni. Dalil ni belah tadi ni. Bukan semua keluar natijah. Pas keluar natijah lagu mana? Ni. Maka soalan kita kata. Soalan oleh kita. Ma syartu intaji syaklil awwali. Apakah syarat keluar natijah bagi syakar pertama? Mana syarat? Dah kata kita kata ni belah semua tak ada topik natijah. Pas nak topik natijah mana? Mana syarat dia? Syarat ni. Dengan syarat pertamanya syartuhu. Ni kita nak jaga.
Jadi kalau kita nak buat dalil akli daripada syakal pertama supaya nak keluar natijah, kita kena ingat. Kita kena ingat apa? Kita kena ingatnya syarat. Syarat pertama, syartuhu, iaitu syaratnya. Jadi syarat bagi syarat pertama, antakuna surah mujabatan. Bahawa adalah muqaddimah surah tu kena mujabah. Kena isbat. Mujabah ni kena isbat. Jangan nafi. Kalau nafi tak pakar. Wal kubra dan muqaddimah kubra ni kena kulliyah. Kena jaga dua syarat ni. Yang pertamanya muqaddimah sughra tu kena mujabah. Apa maksud mujabah? Kena isbat. Kalau nafi tak terbit natijah. Yang kedua, syarat kali yang kedua iaitu muqaddimah kubra kena kulliyah. Apa makna kulliyah? Artinya kalau juz'iyah tak keluar natijah. Kalau salibah dia tak kait. Salibah tak apa, asalkan kulliyah. Supaya tak ada. Sughra tu mujabah. Lepas mujabah tu kulliyah ke juz'iyah tak ada royak juga. Mujabah juz'iyah tak apa. Kulliyah tak apa. Yang penting mujabah. Jangan salibah. Kena jaga dua syarat ni lah. Kita kena meraih dua syarat ni. Barulah keluar natijah. Kalau luput salah satu pada dua syarat ni, dia tak keluar natijah. Maka musannif kita kata gini, fayun tiju matalibul arba'atu. Maka keluarlah natijah akan 4 matlab. Matlab yang 4. Mana matlab yang 4? Kulliyah mujabah, kulliyah salibah, juz'iyah mujabah, juz'ah salibah. Kalau itu kita buat kedua ya, supaya kita tak ada kekeliruan dalam apa? Dalam syakab apa? Dalam bahasa syakab pertama. Jadi ihtimal akli syakab pertama kita buat mana? Jadi gini dah. Kita belah luar ini. Kita buat satu. Dah je dah. Ning sughra. Belah ni. Bekah ning kubra. Bukan ni muka di sughra, belah ni muka di kubra. Khususiyat syakal pertama ke apa? Haddul wasat mahmulan fi sughra ma'al kubra. Kita buat guna. Syakal pertama kita buat sying 1. Sying 1 ni khususiyat ke apa? 1,0,1. Ni. Jadi rumahnya. Syakal ni. Haddul wasat bulat ni. Rupa lagu ni. Ni. Jadi haddul wasat mahmul fi sughra mawdu' fi kubra. Lepas tu syarat keluar natijah apa? Ada 2 syarat. Syarat pertamanya sughra mujabatun. Apa sughra mujabatun? Iaitulah muqaddimah sughra mujabah. Yang kedua kubra apa? Kulliyah. Muqaddimah kubra ni kena kulliyah. Baik. Ini kita nurai ni. Kena jaga dua syarat ni. Kalau itu sughra yang pertama kita katanya kahmi. Kahsing. Jingming. Jing sing. Kita buat lajah. Kubra kita buat pak mau kahming. Kahsing. Jingming. Jing sing. Dah pak situ. Ini pula. Kahming. Kahsing. Jingming. Jing sing. Pak di lapai. Lapai dah lah. Kahming. Kahsing. Jingming. Jing sing. Jadi semua apa? 12. Dah. Jadi semua ni belah. Lepas tu kahming. Kahsing. Jingming. Jing sing. Jadi semua ni belah. Baik. Jadi kalau kita buat natijah ke kahming. So kita ada kahming kahsing 2. Kahming
Jingming 3. Kami dengan Jinsing 4. Jadi belah ni kita ingat balik. Hak ni Muqaddimah Sughra semua. Hak ni Muqaddimah Kubra. Kita kata Muqaddimah Sughra tu kita katanya kuliah mujabah. Jadi kuliah mujabah ni boleh jadi Muqaddimah Kubra tu jadi kuliah mujabah. Kuliah salibah, juz'iyah mujabah, juz'iyah salibah. Begitu juga kita kata Muqaddimah Sughra ni kuliah salibah. Boleh jadi Muqaddimah Sughra dia tu kuliah mujabah sekali dengan dia. Ataupun kuliah salibah sama kuliah salibah. Ataupun juz'iyah mujabah, juz'iyah salibah. Tapi kalau kita kata Muqaddimah Sughra pula juz'iyah mujabah, boleh jadi hak sekali dengan dia tu kuliah mujabah. Ataupun kuliah salibah, juz'iyah mujabah, ataupun juz'iyah salibah. Boleh. Kalau kita kata anda yang kita Muqaddimah Sughra juz'iyah mujabah, qadiyah juz'iyah mujabah, boleh hadis sekali dengan dia kubra ni kuliah mujabah, ataupun kuliah salibah, ataupun juz'iyah mujabah, juz'iyah salibah. Di semua ni belah. Berarti ni belah darak ni lah betul ni. Adakah semua keluar natijah? Ni natijah di sini. Natijah di situ. Adakah surah kuliah mujabah tu baik natijah? Kuliah mujabah kuliah salibah baik natijah? Kuliah mujabah baik natijah? Adakah semua ulama mantik atau tidak? Tidak. Nak keluar natijah ke mana? Kena jaga ni syarat dia ni sughra mujabah, kubra kuliah. Baik, kita nak tatbikkan kawan. Kita nak tatbikkan syarat supaya kita nak tahu atau hak mana tu baik natijah. Pada syakat pertama apa? Iaitu lah hadil wasat. Mahmul fi sughra, maudhu kubra. Hak ni kita kena ingat. Kita kena jadi orang nak mengatasi mantik benda ni kena ingat sungguh. Jangan jadi bawa salah sebab itu belik. Orang duk lemah ngaji mantik di sini, orang lemah ni. Ni tepat orang duk lemah ngaji mantik, iaitu lah bahasa qiyas. Sebab dia rumit. Dan juga qiyas ni inti dia kita panggil hak. Inti hak sebenar. Sebab sini panggil dalil akli ni. Artinya kalau kita tak boleh mengatasi sini, jadi kita tak boleh buat dalil akli. Dah. Jadi kita tak kerti dalil akli. Kita tak kerti. Kita tengok sughra mujabah. Kita tengok pula dalil sughra dulu. Belah sebelah. Jadi Muqaddimah Sughra dia nak mujabah. Mana mujabah? Kita cari mujabah. Yang tak usah tengok lain. Kita tengok mujabah so. Mujabah nisa. Sebab min ni. Mana lagi mujabah nisa. Berartinya hak salibah ni tak sah. Tak pakai hijau. Salibah pun tak pakai. Makna tu kalau kacau baik juga tak baik natijah sebab syarat dia nak mujabah. Kalau kita kacau juga baik salibah, dia tak baik natijah sebab apa? Sebab syarat dia nak mujabah. Jadi mujabah tinggal dua ni. Berartinya kalau kita tahu hak nisa sughra dengan cara automatik tahu juga kubra. Tahu juga kubra. Kenapa? Kerana satu qadiyah dia tak boleh panggil qiyas. Dia kena dua qadiyah. Kena susun dua qadiyah barulah panggil qiyas. Barulah panggil dalil akli. Kalau kita kata hak ni tak sah, Muqaddimah Sughra tak sah, nak ambil kubra. Mana? Jadi ambil kubra saja nak susun tak boleh sebab satu qadiyah. Satu qadiyah tak panggil qiyas. Jadi menyalahi dengan takrif qiyas. Sebab takrif qiyas ni iaitu murakkab. Nah, qaulu muallafun. Dah. Kata yang disusun min qadiyataini. Dua qadiyah. Artinya kalau kita dah nafi dah satu qadiyah, dengan cara automatik qadiyah ni kena nafi juga sebab tak panggil qiyas. Kalau itu cabutlah lapai. Nipak lapai. Tinggal lagi lapai. Syarat pertama sudah. Di pula kepada syarat yang kedua. Mana syarat yang kedua? Iaitulah kuliah kubra, Muqaddimah kubra nak kuliah. Ni Muqaddimah kubra tengok belah kubra pula. Dia nak kuliah. Kuliah kita tengok mana kuliah hak ada kah depan. Kuliah ni hak kah depan. Kah min jelah, kah sing jelah. Patu jing min tak sih. Jing ni tak boleh sebab dia nak kuliah. Jing ni juz'iyah. Jing tak boleh sebab juz'iyah tak sih. Kalau kacau baik juga tak tu baik natijah. Gi pula hak tinggal hak ni mana tak sih lagi lah tahap. Gi pula hak ni lagi. Dia nak kuliah. Kuliah nak. Juz'iyah. Juz'iyah tak bukan syarat dia. Juz'iyah bukan syarat dia. Hak ni mana tahap dah. Jadi khulasah katanya
syakl awal, syakal pertama ni yang keluar natijah hak kata neblah tadi ni. Neblah tadi ni yang hak tubik natijah sungguhnya hanya apa? Pak. Mana pak? Kahmin kali dengan kahmin. Jadi tubik natijah kahmin. Kahmin dengan kasing. Tubik natijah apa? Tubik natijah kasing kan apa? Kerana kita ngaji dah dulu, natijah ni kena tatbak akhas, hak lebih teruk. Berartinya mujabah dengan salibah hak nak teruk. Salibah. Jadi natijah kena benar salibah. Kuliah sama kuliah tak apa, ada kuliah salibah. Dia pula juz'iyah mujabah. Kali juz'iyah mujabah dengan kuliah salibah tu natijah. Juz'iyah mujabah kan apa? Kerana kaedah kena teruk hak teruk. Berarti kuliah dengan apa? Juz'iyah dengan kuliah hak mana hak teruk, hak mana hak lekeh. Juz'iyah. Kita tak juz'iyah. Mujabah sama mujabah? Tak mujabah. Juz'iyah mujabah dengan kuliah salibah. Jadi tu natijah juz'iyah salibah. Kenapa? Kerana juz'iyah dengan kuliah ia benar juz'iyah. Mujabah dengan salibah ia benar salibah. Jadi tu natijah ni. Jadi hak asal neblah tadi. Neblah yang mana akal kita boleh terima tadi. So mana neblah tadi tu kita tatbik mengikut kaedah ni, mengikut syarat tadi ni. Maka yang tubik natijah sebenarnya hak neblah tadi tu hanya pak saja. Pak ya. Mana pak? Kahmin dengan kahmin. Kahmin dengan kasing. Jimin dengan kahmin. Jimin dengan kasing. Gapo duk kata kahmin jimin. Kahmin ni kuliah mujabah. Kasing kuliah salibah. Jimin juz'iyah mujabah. Jinsing juz'iyah salibah. Jadi tubik pak ni. Maka musannif kita kata ini oleh kita tadi. Fatun cidu matal arba'ah. Maka keluar natijah matal matlab. Mana benar ditutup pak, mana tutup pak. Ni kahmin kasing. Jimi jinsing. Ya pak ni adanya. Dia tak ada pak lagi. Fahmu malah fi hukmi juz'iyah. Maksusah fi hukmi kulliyah. Berartinya cukup pak ni. Ni panggil matlab arba'ah. Jadi ada kuliah mujabasa, kuliah salibasa, juz'iyah mujabasa, salibasa cukup pak. Cukup pak. Habis tu panggil tu matlab arba'ah cukup pak. Ada belakang kahmi pun ada, kasing pun ada, jiming pun ada, jising pun ada. Itu makna matlab arba'ah cukup pak. Kamar dia pula kata musannif kita kam ad-durubu al-muntajatu di syakl awal. Berapa darab yang keluar natijah bagi syakal pertama? Berapa darab? Musannif terjawab durubuhu, darabnya yakni darab bagi syakal awal al-muntajatu yang keluar natijah. Hasba syarti mazkuri, mengikut syarat yang disebutkan, iaitulah sughra mujabah, kubra kulliyah, arba'atun pak. Mana pak? Kita buat kena dah pak ni. So 2, 3 pak. Mana pak? Dia buat kau 1. Mujabatani kulliyatani. Mana mujabat kali mana ni? Kahmin dengan kahmin. Tu panggil, itulah dikanaki mujabatani kulliyatani. Mujabatan min kedua, tak min kedua, kuliah kedua, iaitu kena ada kahmin dengan kahmin. So yang kedua pula mujabatani kubrahuma kulliyah. Kubrahuma kulliyah mujabatani ni jingmin dengan kahmin. Mujabatani mujab dua min. Lepas tu salah satu kedua tu kulliyah. Ni kubrahuma, mukadimah kubra saat ni tu kena kulliyah. Jadi jiming dengan kahmin 2. Yang ketiga pula kulliyatani. Kuliah kedua kubrahuma salibah. Kulliyatani kahmin. Kah ngakah. Lepas tu kubrahuma, mukadimah kubra ni salibah. Ni kahmin ngakah sing 3. Beda. Yang akhir sekalinya sughra mujabatun juz'iyah.
Sughra mujabah juz'iyah ni, juz'iyah mujabah. Wal kubra salibatun kulliyah, dan muqaddimah kubra itu salibah kulliyah. Itulah muqaddimah kubra ialah salibah kulliyah ni. Kah sing. Cukup pak. Jadi kalau kita baca kitab betul-betul sini enggak betul, boleh baca betul-betul. Nah, tapi kita tak apa benda. Kita tak apa benda dengan kita tatbikkan qawaid tadi. Jadi kita buat lajah ni. Nah, kita buat lajah dengan cara beransur ni. Jadi kita nampak benda kata, oh lah ni yo. Katanya syakar pertama ni betul dia mahmud hadil wasat mahmud sughra kubra, syarat keluar natijah ialah sughra mujabah kubra kulliyah. Jadi kalau kita tatbikkan syarat tersebut satu persatu, jadi rupa lagu ni tu buat natijah pak. Pak ni. Maka pak ni kena selaras dengan kitab kita. Walaupun kita kata kitab kita ni tak buat aja, oleh kerana kita katanya masa musannaf kita rahimahullah taala orang bijak-bijak saja ngaji. Orang bijak-bijak, orang otak tajam, dia tak ada berhajat sekolah aja kita lah ni tak ada berhajat ni. Tapi kita orang generasi baru ni tak ada weh. Nak pandai otak dengan dulu dia tak ada. Kita ni kena berhajat lagu ni baru penting. Kalau tak berhajat lagu ni lambat nak reti juga, tapi kena guna masa panjang, kena ngaji kitab khotim banyak buah, barulah kita reti. Barulah kita reti. Kalau tidak tak reti apabila. Jadi kita tak reti. Lepas tu nak buat guna. Ini salah satu cara yang saya boleh pada tua saya lagu ni lah. Sebab saya boleh imatik cara lagu ni. Jadi kena buat lagu ni baru gambar, baru reti syakar pertama keluar natijah. Jadi kita tulis lah label kita syakar pertama. Jadi itulah apa orang kita katanya syarat keluar, kita katanya syarat keluar natijah bagi syakar pertama. Iaitulah sughra mujabah kubra kulliyah. Apabila kita tatbik syarat tadi tu, hanya hak ni belah tadi tu tubik natijah pak yo. Ada pun hak tadi ni tak pakai ni. Kalau kita kaca susung kali pun, dia tak ambil natijah. Susung lah kita kata, dia tak ambil natijah. Dia tak ambil natijah. Sebab itu kita kata, bukan mudah kita nak bina dalam akli ni. Bukan mudah kita nak bina dalam akli. Sebab itu, kita kalau tak reti sungguh, tak pandai sungguh dalil, turutlah orang yang syahadah sendiri. Tak usah buat pandai-pandai, nak pandai sendiri apa dalil. Kalau tidak kok jadi timbul fitnah. Kenapa? Kerana orang cek bak dalil tak reti dalil. Ini masalah dia. Ataupun orang cek bak dalil tak ngaji alat dalil, ilmu sakap bak dalil. Nak cek Quran hadis tu tak reti usul fiqh. Kecek sikit nak wia adalah qala Allah qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wila ada kalau tak kecek qala Allah taala qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, seolah tu cakap tu jadi tak apa? Tak masing kita kata. Tak jadi tak menyangkut. Apa kita mungkin nak menyangkut tak menyangkut, kita nak hak kena, nak dapat rahmat, nak kita tak nak dapat rahmat tu pertolongan tu apabila pertolongan tu kita orang tak pandang bila ulama syahadah. Bila ulama syahadah bahawa selamat. Sebab kita ni tak padang, kita nak perlah sendiri sebab kita tak ada usul fiqh lepas lah. Kalau kita nak main Quran hadis, kalau kita nak main dalam akli, dalam akal pula, kalau kita tak ada mantik, baiklah ulama syahadah. Kalau kita kacau buat diri kau, timbul fitnah ukara cara dalam akli. Jadi apa nak katanya, kita wasapo duduk dalam ibadat, padahal kita ni maksiat. Kenapa maksiat? Kita ni buat jadi orang pecah belah, wa'iyazbillah min zalik. Sebabnya apa? Sebab jahil, sebab tak reti dalil. Tak reti dalil nak cek dalil. Ni bahaya. Tak reti dalil, tak reti cara beralah dalil, tapi nak cek dalil, tak ada orang ni. Dia pasal angin dia lagu tu kita qala Allah taala qala Nabi, kalau ini kalau ya panggil tak leh. Kalau kita orang tak reti kaedah dalil ni menyebabkan timbul fitnah. Sebab itulah kita tak usah, itulah kita kena khabari kata kita tak pandai. Apabila tak pandai, baiklah orang pandai-pandai tu kata-kata ulama.
Ni tak usah kata ulama bahasa apa. Ambil kata ulama ni bahasa apa lekeh. Kalau gitu kita ambil kalam Nabi, kalamullah, kalamun Nabi SAW dah. Awang hebat. Hebat kena tak apa. Hebat tak kena ni wa iyazubillah min zalik, di fitnah. Dah lagi mudil. Sesat lagi pula menyesatkan yang lain. Hak ni takut. Wa iyazubillah min zalik. Nabi. Kemudian ngaji kita suka ni saja pada malam ni. Jadi sampai testing pula insya-Allah pada muhadarah qadimah kita akan ngaji pula pada masa tajuknya iaitu khususiat syakal yang kedua pula. Ni tak sama syakal pertama. Dan juga syakal yang kedua dia ada syarat dia keluar natijah. Walaupun kita katanya ihtimal akli ada belah juga seperti mana syakal pertama, tapi syarat keluar natijah tak seperti syarat syakal pertama. Maka insya-Allah pengajian minggu depan kita akan masuklah pada syakal yang kedua hingga seterusnya. Kemudian akhir kali saya wa fawwid amri ila Allah. Innallaha sami'un bil ibad. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wallahu a'lam.